lil Arabiya, hayya lil Arabiya, hayya lil Arabiya, hayya lil Arabiya. Jom kita belajar bahasa Arab. Dan pada hari ini kita akan sambung kajian kita tentang kita akan buka buku ni, Ta'limul Lughatil Arabiyyah. Kita yang ni, kita buka buku yang pertama, buku yang menjadi buku asas bagi kita penggunaan kitab ni. Okey. Baik. Kita akan sambung pada bicara, saya akan ulang sedikit dan kemudian kita akan sambung semula. Yalah, saya tahulah yang hadir ni memang suka ulang-ulang. Ulang. Pasal saya tahu tuan-tuan perempuan semua di rumah tak sempat nak mengulang. Sebab tu saya selalu tak beritahu bahawa ini sebagai homework. Saya sebut ini sebagai assignment saja. Kalau homework, tuan-tuan balik rumah banyak homework dah sedia ada. Jadi itulah kita ulang ni. Baik. Seperti mana kita bicarakan lepas bahawa kalimatul Arabiyyah, kalimat Arab tu, al-kalimatu tanqasimu ila salasati aqsam. Kalimah bahasa Arab tu terbagi pada 3. Apa dia? Ismin wa fi'lin wa harfin. Semua dah faham tentang perkara ni. Bila kita dah faham itu, baik, kita pergi pada takrifan. Apa dia isim? Isim apa saja yang menunjukkan nama, namalah dia. Dan isim ni dengan syarat dia tak ada kait langsung dengan masa. Contohnya kalimah mirsamun. Mirsamun, pensel. Ataupun kolamun, pen. Ataupun kitabun, buku. Okey. Kita sebut kolamun ataupun mirsamun. Dia ada kait dengan masa tak? Langsung tak ada kait dengan masa. Benda tu terus. Sama ada benda tu boleh kita lihat dengan mata atau boleh kita pegang dengan tangan kita, ataupun kedua-duanya tak ada. Contohnya macam awan, kita boleh lihat, ataupun ada benda yang kita tak, cuma kita boleh rasa je. Contohnya angin, angin dan seumpamanya yang kita boleh cuma rasa. Matahari kita boleh lihat, awan kita boleh lihat, tapi ada benda yang pegang pun tidak, lihat pun tidak, tapi benda tu ada dan dia ada nama sendiri. Contohnya macam gas-gas yang ada, hidrogen, oksigen ataupun apa-apa kan, benda kita dapat rasa. Baik, itu adalah isim juga. Apa saja dia, pasal dia ada nama, maka dia namalah. Cuma dalam kitab ni disebut tukarkanlah. Contohnya macam apa-apa benda pun cuma tukarkan daripada kalimah-kalimah itu pada bahasa Arab. Baik, itu yang pertama. Apa tadi isim? Apa saja menunjukkan nama. Apa dah fi'il? Fi'il itu ialah perbuatan yang dia mesti kait dengan masa. Yang itu hari kita dah bicarakan. Apa dia isim? Apa dia fi'il? Fi'il tu ialah perbuatan masa saya berkata benda tu dah lepas, dah pun berlalu. Dia telah. Jadi kalau dalam bahasa Arab dia tak sebut telah tu. Kita terjemah aja dia telah. Kalau disebut aja, okey, disebut dia perkara apa? Zabah Muhammadun. Kita dah faham apa? Oh, dia dah pergi tu. Telah pergilah oleh si Muhammad. Kita akan terjemahkan telah pergi. Kan? Kita sebut semalam, kita tahu benda tu dah lepas. Bila kita sebut itu cara automatik itu telah. Itu yang dikatakan fi'il itu fi'il madhi. Dan yang keduanya fi'il mudhari', dia continuous, iaitu sesuatu yang kita melakukannya dia secara berterusan ataupun masih kita lakukan itu. Contohnya saya sedang belajar. Ta'allamul kitab, saya sedang mempelajari kitab. Aftahul kitab, saya buka kitab. Buka kitab artinya masa saya menyebut saya buka kitab, saya sedang buka kitab tu, sedang melakukannya. Dan yang ketiganya, satu perkara yang bila kita sebut dia belum berlaku. Contohnya, perempuan ada pensel, ada pen, cuba pegang pen. Bila pegang pen, okey, semua pegang pen. Bila kita pegang pen, masa saya beritahu pegang pen, sebelum tadi pegang pen tak? Tak ada. Masa saya kata tolong ambil pen, pegang pen, baru kita berlaku. Jadi pelakuan itu dilakukan selepas saya beritahu. Itu yang dia kata akan datang. Fi'il mudhari'. Bukan, sorry, itu fi'il amar. Fi'il mudhari' sedang. Yang tadi sedang belajar, sedang buka buku, sedang berjalan. Kalau yang amar tadi, amar yang akan datang tu yang
yang apa nama, kita sebut perkara tu, benda tu baru dilakukan. Baik. Kemudiannya dalam fi'il mudhari' ada juga boleh jadi akan dengan penambahan beberapa huruf. Itu nanti kita akan datangkan kemudian. Baik, kita tengok pada muka surat 2. Dalam kalimah Arab ni, katalah tuan-tuan baca Al-Quran, baca hadis, ya kita kaitkan Al-Quran lah. Pasal Al-Quran hari-hari kita buka, hari-hari kita baca. Betul Kalau kita buka buku bahasa Melayu ataupun kita nak tahu kalimah ni isim ke, fi'il ke, huruf ke, ataupun kalimah ni kalimah kata nama ke, kata perbuatan ke, kita tak tahu makna, sukar. Tapi dalam bahasa Arab istimewanya, kalau kalimah isim ni dia ada tanda-tanda. Kita dapat tahu kalimah tu isim melalui tanda-tanda. Contohnya, saya nak beri sebelum saya nak bawa penulisan ni nanti, tapi sebelum saya nulis, kita sebut dulu tanda-tanda ni. Okey, yang pertamanya, dia kata muka surat 2 tu dia kata alamatul ismi qabulu al-awwal alifi wal lami, satu, wasani wa tanwini, wasalis wal isnadi, wa rabi' dukhulil harfil jarri. Dalam kitab ni sebut 4, tapi saya nak tambah ada satu lagi, yang kelima, wal khamisi, wal khamis apa dia? Iaitu dukhulu ta'un marbutatun ataupun ta'in marbutatin, masuknya huruf ta marbutah. Baik, apa dia tu? Dalam kalimah tanda bagi kalimah isim ni, dia disebut dalam kitab ni ada 5. Apa ni tuan? Boleh saya gerak kepada ni. Okey, ini mengulangi apa yang kita dah tahu. Alamatul ismi, tanda kalimah tu kalimah isim. Pertama kita kata apa itu lagi? Masuknya alif lam. Al. Sebab tu dipanggilkan al ini. Guys, ingat tak dalam Quran lama kita belajar ni sebagai apa? Lam, dipanggil alif lam makrifah. Alif lam makrifah. Okey, yang keduanya dikata masuk apa dia tadi? Dalam kitab tu dia kata iaitu ada tanwin, at-tanwin. Disebut dengan tanwin ni apa? Tanwin apa tuan? Tanwin ni adalah baris 2. Tanwin ni adalah baris 2. Contoh dia gini. Baris 2 baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Baik, ini tanwin. Soalan dia, kenapa dinamakan at-tanwin? Alif, nun. Tuan-tuan tahu tak daripada mana datangnya at-tanwin ini? Tanwin ni kalau kita selusuri dia, makna dia apa? Dia ambil daripada perkataan 3 huruf. Iaitu yang di sini. Saya padamkan ni. Nun, waw, nun. Apa tu? Iaitu huruf nunun, huruf nun. Huruf nun artinya, tuan-tuan perasan atau tidak, bukti dia gini. Betul tak? Tanwin ni artinya dibunyikan nun. Contohnya, hamzah baris di atas, hamzah baris di depan, hamzah baris di bawah. Di sini pun saya tulis hamzah baris di atas, hamzah baris di depan, hamzah baris di bawah. Sebutan sama tak? Ni a, u, i. Yang dimasukkan bila masukkan tanwin baris 2 ni. Baris 2 ni, baris 2. Maka ini dibaca dengan apa? An. Yang ni dibaca un. Ini dibaca dengan in. Kalau tuan-tuan perasan, yang tanda merah itu tolong bunyikan nun. Tolong bunyikan nun. Contohnya gini, seolah-olah awak tulis gini. Cuba baca. Ini bunyi an, ini pun bunyi an. Ini an, ini an. Jadi apa sebenarnya yang tanda merah ni? Ya, dibunyikan nun. Menunjukkan kalimah ini, yang tanda ini adalah tanda merupakan arahan. Dan ramai di kalangan orang-orang kita, dia tak perasan bahawa itu arahan. Okey, arahan. Yang kedua ni, okey, bunyikan nun. Bunyi apa? Un. Kalau tak ada ni, tak ada tutup yang merah ni. Tutup yang merah ni, kan tandakan merah, un. Jadi apa sebenarnya merah tu? Ya, dia seolah-olah ada nun yang tersembunyi. Dia tak tulis nun, tapi itu tanda suruh bunyikan nun. Perasan tak?
Okey, contoh yang ni bunyi in. Kita bunyi tanda dengan nun. Jadi bunyikan dia sama tak? In. Jadi apa sebenarnya tanda merah tu? Jadi tanda merah itu ialah bunyi nun. Bunyi nun. Tuan-tuan dalam kita belajar Al-Quran ni, dia ada tanda-tanda. Contohnya ba berada di atas, ba berada di ta berada di atas. Okey, kemudian sa berada di atas sampailah kepada ya berada di atas. Okey. Kalau dalam bahasa Arab ini dipanggil apa? Ini dipanggil apa? Dipanggil fathatun. Fathah. Fathah ni apa? Fathah ni bukan atas, fathah ni buka. Fatihah buka. Kan surah Fatihah surah yang membuka Al-Quran itu, pembukaan bukan mau buka Al-Quran, jumpa dengan surah Fatihah, pembukaan. Okey, dalam kaedah ni dia kata apa? Kalau ada baris ni, kita tak tahu baca ni, tapi dia letakkan ni, nak baca macam mana? Dia letakkan baris atas. Bunyi dia apa? Bunyi dia ba di atas, ba, kan buka mulut, ba, ta di atas, ta, sa di atas, sa, ya di atas, ya, sampailah semua huruf-huruf, buka je mulut. Okey, itu satu contoh. Sekarang saya tak nak gunakan fathah, saya nak gunakan baris ni. Ni baris apa? Ini bahasa Arab dia panggil dhammah. Dhammatun. Tadi fathatun. Tadi disebut dengan fathah. Fathah artinya buka. Dhammah ni apa? Dhammah ni bahasa Arab disebut himpun. Himpun ni maksud dia apa? Artinya himpunkan mulut. Betul tak? Okey, kalau ba depan, bu kan muncungkan mulut kita, kita muncungkan atau himpunkan mulut kita ke depan. Ta depan, tu, sa depan, su, ya depan, yu, dan seterusnya lah. Lam, apa, jim, ha, apa dan lain-lain semualah. Okey, cuma saya ambil contoh 4 huruf ni je. Baik, satu lagi katalah ambil pada perkataan yang baris bawah pula. Baris bawah dia panggil apa? Dia panggil kasrah. Kasrah ni apa? Kasrah ni bahasa Arab, tapi kalau kita ikut pada perkataan Arab ni, kasrah boleh masuk pecah, boleh masuk koyak. Pecah ataupun koyak. Artinya ba bawah, ta bawah. Kan kita lebarkan mulut kita ataupun kita tarik koyakkan ataupun pecahkan. Sebenarnya ni arahan. Ramai di antara kita, bila saya buka dalam bab ini, rupanya orang tak tahu ini arahan. Kalau satu, dia sebutlah arahan tu satu, muncung je. Tapi yang ni sekarang arahannya buka campur dengan bunyikan nun. Jadi itu yang dinamakan tanwin. Bunyikan tanwin artinya bunyikan nun. Lepas ni seronok kalau kita dapat tahu. Rupanya arahan, kita tak tahu. Kalau katalah ada satu lagi puan, ada satu lagi tanda yang ni. Kita sebut matilah, tapi dia kata sukun. Sukun ataupun taskin. Sukunun. Sukun apanya matikan dia. Sukunun. Sukun tu artinya kita bunyikan separuh je. Contoh ba kalau kita matikan bunyi ab. Okey, kita kokolah kan, itu be tu betul kokolah. Ta'at, sa'as. Kalau ya ai, kalau nun an, kalau min am, dia tu je. Itu bunyi ini kalau keluar ni setiap ni semua satu harakat. Yang ni berapa? Setengah harakat aja. Cuba nun bunyi atas na kan. Cuba bunyikan kan setengah je keluar. Dia tak keluar na, tak keluar lagi. Je keluar. Kalau mim patut mim di atas ma, sekarang bunyi ma dia tak keluar. Separuh je keluar. Sebab tu kenapa dia dengan setengah harakat aja. Sebab itu kalau awak jumpa perkataan ni Wan, ni berapa harakat? Kalau campur dua-dua dia ada berapa harakat? Ini satu harakat, ini setengah harakat, jadi satu setengah harakat. Yang ni sama juga. Satu setengah harakat. Itu arahan dia lah. Baik, kembali kepada tanwin. Dalam kaedah Arab, apa saja yang ditulis dengan tanwin,
itu adalah tandanya kalimah isim. Contohnya satu perkataan, bagi satu. Contohnya perkataan baitun. Baitun. Ataupun madrasatun. Madrasatun. Baik, dua perkataan, kita ambil dua je lah. Tiba-tiba tuan-tuan, orang tanya ni kalimah isim ke? Ni kalimah apa? Di antara isim ke kalimah tadi, fi'il ke haraf ke? Okey. Jadi ini kalimah apa ni? Kalimah isim. Mana tahu di kalimah isim? Kata tanwin. Boleh? Okey. Dan itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau di tanwin menunjukkan kalimah tu kalimah isim. Dan rupanya kalimah isim ni, dia bila ada tanwin menunjukkan kalimah tu umum. Baitun apa? Rumah Rumah. Rumah apa dia rumah? Rumah ni maksudnya rumah. Bila saya sebut, apa tuan-tuan faham tentang rumah? Rumah ni ada rumah batu, ada rumah kayu, ada rumah papan, ada rumah buluh, ada rumah apa-apa belah orang buat. Ada orang gunakan rumah tu dibuat melalui dia punya dinding dan nipah. Ataupun apa-apa sekalipun, ada rumah tingkat, ada rumah 2 tingkat, ada rumah bertingkat-tingkat. Itu cara umum. Tetapi kalau saya nak jadikan khususnya ni, tambah alif lam. Ni khusus. Sebab tu kenapa dinamakan alif lam ni alif lam makrifah. Alif lam yang dapat dikenali, khusus. Contohnya, cuba ceritakan tentang rumah itu. Rumah itu atap ni merah, dinding ni putih, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok bunga keliling. Contohlah. Okey, warna apa? Bila masuk al, satu perkara kita ingat, tanwin tak boleh ada lagi dah. Kenapa tanwin tak boleh ada? Pasal ini khusus, ini umum. Umum dah khusus tak boleh duduk sekali. Kalau dia jadi khusus, dia tak boleh jadi umum. Kalau dia umum, khusus tak akan boleh ada. Begitu juga madrasatun. Madrasatun umum, tapi bila masuk nak jadikan khusus, jadikan al-madrasatu. Jadi sekolah itu, itulah yang khusus tu. Sebab itu kedua-dua ni menunjukkan alamat kalimah isim. Kalau ada salah satu tu isim lah tu. Yang paling utama ada dua ni, automatik dia ada kalimah isim. Boleh? Okey, dua. Baik, kalau dah faham yang itu, saya nak padam ni, boleh? Saya nak padam yang tadi, tanda-tanda arahan tadi. Okey. Baik, kita sambung. Yang ketiga, tanda isim itu ialah apa dia? Sebenarnya basically secara asas dua-dua ni dah ada dah. Contohnya dia disebut dengan al-isnad. Al-isnad ni apa? Iaitu sandaran. Al-isnadu. Jadi tanwin terbalik ni. Tanwin tu. Kenapa jadi bercelaru tulisan ni? Tanwin yang ni al ataupun alif wal lam. Al tu ialah alif lam ataupun al-alfi wal lami. Baik, isnad. Dalam kalimah Arab, isnad ni dia terbagi pada dua. Isnad terbagi dua, tapi saya nak buat kat sini lah. Isnad ni saya nak bagikan dia kat sini supaya tuan-tuan boleh nampak. Isnad ni dia ada dua. Bila ada satu kalimah isim yang pertama, dia campur dengan kalimah isim yang kedua. Kalimah isim yang kedua, dia akan menjadi ini, dia akan terbagi pada dua. Dia akan terjadi pada dua. Apa dia? Dia akan jadi dalam kitab tu disebut dengan apa nama tu? Dengan mausuf wa sifatun. Tu yang pertama. Yang pertama tu dia mausuf wa sifat. Dia ada kita akan pecah daripada dua. Kita akan pecah daripada dua. Satu mausuf wa sifat. Dia pecah dua ini. Dua. Satu mausuf wa sifat.
Mausuf ni apa? Sifat yang disifatkan. Wasifatun. Yang keduanya apa tuan? Yang kedua disebut dengan mudhafun. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Okey, wa mudhafun ilaihi. Satu, dua. Okey. Apa dia maksud sifat, ada mudhafun ilaih. Ini yang dinamakan isnad. Contoh dia. Contohnya rumah. Rumah. Contohnya kita kata rumah. Katalah rumah tu gunakan tanwin. Apa dia tanwin? Rumah besar. Kabirun. Rumah besar artinya rumah yang besar. Macam ni. Saya ingat saya buat kecil sikit lah. Okey. Maksudnya kata rumah. Baitun. Apa sifat tentang rumah? Cuba bagi satu sifat tentang rumah. Contohnya besarlah. Kabirun. Tuan-tuan nampak tak? Bahawa bila dia nak terangkan tentang kalimah ni, kalimah rumah, dia nak cerita pasal rumah. Dia bukan nak cerita pasal besar, nak cerita rumah. Rumah tu nak kenal dia, okey. Sifat dia besar. Dan dia kata isnad ni, dia akan ikut. Yang mausuf sifat ni, dia akan ikut dia. Oleh kerana baris di depan, dia pun akan ikut baris depan. Kalau dia baris bawah, dia akan ikut baris bawah. Kalau dia baris atas, dia akan ikut baris atas. Ni mausuf sifat. Kerana dia menerangkan tentang sifat benda tu. Contohnya perempuan, kita sebut kalimah Allahu. Allah bagi apa? Depan kan. Okey, cuba bagi sifat Allah. Ar-Rahmanu. Kan sifat Tuhan yang maha pemurah. Ataupun Ar-Rahimu. Soalan tuan, kenapa kita baca dengan Rahimu? Kenapa baca dengan Rahmanu? Pasal dia akan pasal Allah tu baris depan. Okey, boleh faham Baik. Sekarang saya bagi satu contoh lain. Contohlah perkataan Rasulun. Apa sifat Rasul kita cerita? Okey, Rasulun dia Sodik yang benar. Sodikun. Rasul baris depan, dia akan ikut baris depan. Jadi cara nak terjemahkan dia, Rasul yang benar. Dia ada seolah-olah dekat sini, di punya terjemahan dekat sini ada yang. Rasul yang bersifat benar. Ataupun Rasulun aminun. Rasul yang bersifat amanah, yang jujur, yang dipercayai. Amir, itu lain. Itu masuk yang satu lagi ni. Okey, contohnya okey, awak kata Amir Amirun. Amirun, apa cerita pasal Amir ni? Amir yang dipercayai lah. Yang adil lah. Pemimpin yang adilun. Katalah ada seorang pemimpin perempuan, kita sebut Amirah. Ada tamah buta, yang ujung ni pun mesti ada tamah buta. Okey. Amiratun adilatun. Artinya seorang pemimpin wanita yang adil. Dia faham tak? Itu dia akan ikut je. Ini sifat dia, maksud sifat dia akan ikut apa yang disifatkan. Okey, cuma dekat tengah-tengah ni dia ada terjemah dengan yang. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha kasihani. Rumah ada seolah-olah yang dia menerangkan, itu menunjukkan sifat. Rasul yang mana? Rasul yang benar. Pemimpin perempuan yang adilah, yang dia beza tadi macam awak kata Amirul Mukminin. Okey, contohnya Amir. Okey, contohnya kita kata Rasul juga, kita pakai Rasul Rasul
Okey, contoh Rasul apa? Kita pun Rasul. Rasul juga. Rasulun, asalnya Rasulun. Sekarang kita nak jadikan khusus. Yang jadi khusus tadi? Buangkan tanda tanwin, datangkan alif lam. Ar-Rasul. Betul? Ar-Rasul. Ini kalau kita nak khususkan satu perkataan. Sekarang ni, saya nak beritahu kita tak nak khususkan dengan al. Kita tak nak khususkan dengan masuk alif lam. Kita nak khusus dengan cara lain. Boleh tak? Cara dia sama juga. Buang tanwin tadi. Okey, awak nak ni Rasul. Rasul apa? Rasul milik Allah. Rasulullah ni tadi Rasulun. Nak khususkan Rasul mana? Rasul milik Allah. Allah ni wajib beri di bawah. Yang ni dinamakan ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Macam awak kata tadi contohnya Amir tadi. Amirun, asalnya Amirun tanwin. Itu okey, sekejap Amirun tadi kan? Amirun tadi umum. Kan nak jadi khusus, buangkan dia dulu, tambah alif lam. Al-Amiru. Okey, sekarang kita tak nak khusus dengan alif lam. Nak khusus dengan dia sandar. Amir, iaitu pemimpin, ketua. Ketua siapa? Bagi orang-orang mukmin, al-mu'minina. Asalnya mukminun. Dia mukminina, dia baris bawah. Dia baris bawah dengan apa? Mukminina. Mukminina, jadi dia baris bawah dengan apa dia sekarang? Dia baris bawah dengan yanun. Dia baris bawah. Dia mesti baris bawah. Okey, satu contoh lagi, Ban. Cuba tengok perkataan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mana? Ini sifat tadi. Dia kata mausuh sifat. Artinya yang sifat dia mana? Ar-Rahman. Sifat dia lagi mana? Ar-Rahim. Yang mausuh dia mana? Allah. Yang kita jadi Allah ni jadi subjek. Perkara yang kita nak bincang ialah tentang Allah. Perkara nak bincang tentang Rasul. Perkara nak kita bincang tentang Amirah. Okey. Kalau dia ikut sama baris, artinya rumah yang besar. Allah yang maha pengasih. Ini sifatnya. Rasul yang mana? Yang benar. Amirah, pemimpin yang adilah. Okey. Kalau perempuan lah. Tetapi kalau yang sandar ni pula, tajuk dia punya subjek dia, perkara yang pertama ni. Yang pertama. Tapi berbeza yang merah ni. Rasul. Tapi dia nak sandarkan kepada Allah. Rasul mana ni? Rasul milik Allah. Pemimpin mana? Pemimpin bagi orang-orang mukmin. Dia tadi yang, kalau sifat tu dia terjemahkan rumah yang besar, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasihani, Rasul yang benar. Tapi kalau yang mudah-mudah fa'ilah dia kata apa? Rasul dia tak termahaya yang. Jadi Rasul milik Allah. Jadi milik Allah ni beri bawah, seolah-olahnya seolah-olah dekat tengah-tengah ni ada perkataan huruf lam. Rasulun lillahi. Lam ni menjadikan dia baris di bawah, seolah-olah lah, tapi dia tak tulis. Contohnya Amir pemimpin bagi orang-orang mukmin. Selalu ada pemimpin, ada. Faham tak? Itu sandaran dia. Itu nama mudhaf ilaih. Baik, cuba tengok ni. Tengok kata ni. Saya nak katakan nama ini Allah kan. Sekarang saya nak sebut nama. Ismun. Sebut Ismun. Tanwin tak? Kan dia umum. Ismun tu umum. Macam mana kalau nak khususkan? Tambah alif lam. Kang tak nak khusus dengan alif lam. Khusus dengan disandar dengan ni. Nama siapa? Nama milik Allah. Jadi Allah jadi baris apa? Baris bawahi. Jadi yang ni tak ada lah. Okey, pasal disandar. Okey, ini Allah disifatkan. Sifat Allah tadi apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, jadi Allah dah baris bawah, jadi apa jadi Rahman? Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Nampak tak? Okey. Nampak tak? Jadi cuba baca. Ismullahi. Jadi Allahi Ar-Rahmani, Allahi Ar-Rahimi. Jadi okey, Ismullah ni mudhafun ilaih. Jadi Ismullah tu seolah-olah gini. Isim siapa? Nama siapa? Nama ismu. Nama siapa? Nama Allahi. Okey. Sifat Allah apa dia? Allahu. Allah tadi beri bawah kan? Allah beri bawah, dia akan ikut Ar-Rahmani.
ataupun Ar-Rahimi. Kalau nama Tuhan yang berapa tu? Yang berapa banyak? 99. Masuklah Al-Maliku, Al-Qudusi, Al-Mu'mini, As-Salami. Semua akan ikut baris bawah. Pasal Allah baris bawah. Pasal ni jadi subjek. Nampak tak? Okey, cuba baca sekali. Ismullahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Cuba sekali lagi. Ismullahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Macam ada kurang je. Ada kurang tak? Selalu bukankah awak baca dengan B kat depan? B ni huruf jar. Huruf jar ini dia akan bila masuk pada kalimah isim, tunjuk ni kalimah isim, dia akan jadikan sel dari bawah. Jadi itu yang kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang dia ada kaitan tentang isnad ni tadi. Jadi isnad ni dua-dua ada. Dan saya suka sangat contoh dengan bismillah, pasal bismillah ni sangat-sangat familiar dengan kita, sangat dekat dengan kita. Jadi kita sebut asalnya Allah yang Maha Pemurah di Maha Pengasihani. Jadi kita sebut nama siapa ni? Nama Allah. Allah baris bawah, yang ni ikut baris bawah. Tapi yang kenapa ismi baris bawah? Sebab huruf ba ni. Ba dengan nama dia huruf jar. Sebab tu tanda kalimah isim yang ketiga tadi apa dalam kitab kita? Dia kata masuk huruf jar. Duhul hurufi jarrin. Hurufi jarrin. Hurufu jarrin. Masuk huruf jar. Ni huruf jar ni. Bila masuk huruf jar, dah confirm ini adalah kalimah isim. Tanda kalimah isim mula-mula ada tanwin, ada alif lam. Tapi macam ni, ismin ni dia asalnya ada tanwin, tapi ada ketika kadang-kadang dibuang. Macam alif lam Allah ni ada alif lam, Ar-Rahman ada alif lam, dah tentu isim. Betul Cuma dalam kitab awak kurang satu lagi, iaitu yang nombor 5, apa dia? Adanya huruf ni. Huruf apa tu? Dia kata ta'un marbutatun. Ta'un marbutatun. Apa dia ta'un marbutatun ni? Puan huruf ta ni dalam kalimah Arab, ta ni dia ada dua. Ta ni dia ada dua. Satu ta, huruf ta ni, ta'un ni. Ta ni dia ada dua. Satu ta yang bentuk macam ni. Satu ta yang bentuk ini. Pasal nak? Yang mana? Ni sama. Dia sama ni, dia sambung ni. Okey, ni ta yang bentuk ni. Ta yang ni disebut ta maftuhah. Disebut ta maftuhah. Maftuhah tahu pada perkataan apa? Ta maftuhah, maftuhatun. Yang ni lagi ta marbutatun. Ni yang kita sebut ni. Marbutatun. Okey, tuan kalau tengok kalau kita tengok. Okey, saya contohkan ginilah. Sekarang ni nampak tak depan saya ni? Ta ni buka kan? Saya buka macam ni, ta tambah 2 titik ke atas. Oh ni tak nampak. Okey ni. Ta ni nampak tak ta ni? Ta ni, lepas tu seolah kita letak dua titik kat atas ta. Kadang ta ni sekarang ni, ta yang terbuka ni saya buat gini. Nampak tak? Ini seolah kan macam simpul. Kalau simpul, ini dia makan marbutah. Jadi marbutah ni maksudnya simpul. Simpul atau mengikat. Rabitah alam Islami. Rabitah tu perikatan alam sedunia. Islam sedunia. Itulah OIC. Rabitah alam Islami. Yang ni bukan, yang ni ikatan ni. Sekarang ikat ni saya buka. Buka ni nama apa? Fatihah. Maftuhah ni pada perkataan Fatihah juga. Artinya yang dibuka. Tadi simpul kan saya buka. Jadi dinamakan ta yang terbuka. Nampak Soalan ni satu. Kenapa ta ni rupa macam ni? Kenapa ta rupa macam ni? Kan senang buat satu ta je. Rupanya kenapa ta dirupa macam ni? Dia ada kaitan. Contohnya perkataan ni.
Solihatun. Saya sebut solihatun. Solihatun. Okey, ta yang ni cuba itu awak sebut tun tu seolah-olah bersambung. Cuba wakafkan. Solihat. Kan bunyi ta kan? Okey, beza dengan ni. Contohnya perkataan solihat juga. Solihatun, ta yang macam ni. Saya sebut solihatun. Kalau sambung bunyi ta tak? Cuba wakafkan. Wakaf. Wakaf artinya kita akan bunyikan bunyi dia macam ni. Solihah. Dia bunyi macam roha mati. Itu sebab orang tanya, kenapa ustaz, kenapa ta ni rupa dia macam ha? Rupanya dia ada kaitan bila kita wakafkan dia. Kalau kita wakafkan bunyi solihah, Fatihah, kan bunyi ha ujung. Fatihah kan fa alif ta ha, okey, ta Fatihah. Kan ada tamam buta. Kalau Fatihatun, saya sebut Fatihatun semua sekali. Fatihatun. Cuba wakafkan dekat sini. Apa jadi Fatihah ni? Dia akan buangkan ni, jadi dia mati kan? Ini semua buang. Jadi dia bunyi apa? Bunyi ha. Sebab tu kenapa ta yang mabutah ni dia berupa dia macam ha, nanti dia akan datangkan bunyi ha balik. Tu bunyi solihah, Fatihah, Al-Baqarah tu jadi Al-Baqarah. Kan bunyi ha ujung tu. Itulah rahsia dia. Awak kan suka rahsia kan? Maka itulah kita terangkan rahsia. Okey. Habis dekat itu dan kita tengok muka surat 3. Contoh pada kitab kita muka surat 3 tu perkataan apa? Az-zawju. Dia kalimah isim tak? Az-zawju tu kalimah isim tak? Ya, dia kalimah isim. Dia ada di sini dalam buku saya. Break jap. Okay, baik, cuba kita tengok contoh pada rajah muka surat 3. Perkataan contoh kita sama-sama tengok dan rajah tu az-zawju. Az-zawju tu kalimah apa? Kalimah isim. Mana tahu kalimah isim? Tanda dia alif lam. Semua kan kalimah tu dalam ni semua alif lam dah ada kalimah isim. Contohnya az-zawju. Apa dia az-zawju? Suami. Az-zawjatu isteri. Sebenarnya az-zawju tu pasangan, makna asal lah, pasangan. Kalau pasangan kepada lelaki, isteri, perempuan lah. Ataupun kalau dia suami, isteri. Kalau dia isteri, suami. Cuma dalam kalimah Arab sekarang ni dia terus bubuh tambah buta, terus dimaknakan dengan isteri. Baik. Sama juga al-walidu, yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Bapa. Yang bawah tu ada tamah buta, al-walidatu, yang melahirkan perempuan. Yang perempuan itu ibu. Jadi sebenarnya yang beranakkan kita ibulah. Tapi tanpa ibu bapa tak boleh melahirkan lah. Ataupun ibu tadi bila dia melahirkan dia beranak, dia takkan boleh beranak tanpa bapa. Itu yang masa walid tu. Walid tentu asalnya berdapatan walad, yang melahirkan anak tu. Dia takkan boleh melahirkan anak tu dengan ibu tu saja. Baik. Jadi kita tengok tanda tu jadi al-walidu, kalimah tu isim Mana tahu dia? Ada alif lam. Al-walidatu, sama juga ibu. Tanda di isim alif lam. Al-muallimu, artinya guru lelaki. Okey. Al-muallimatu, guru perempuan. Tanda di isim apa dia? Ada alif lam. As-saqfu, atap. Okey, tanda isim dia apa? Tanda isim dia alif lam juga. As-sullamu, tangga. Ada alif lam. Al-babu. Al-bab, kalau wakafkan jadi al-bab. Itu jadi amat al-bab tu. Okey, kemudian an-nafidatu. Okey, ad-dukanu, kedai, as-suku, pasar, al-jidaru, dinding, al-baitu, rumah, al-matbahu, dapur, al-qa'atu, lantai, al-hujratu, bilik, al-birkatu, kolam air,
Al-Hanafiyyatu paip air, asyajaru pokok, asyamsu matahari, al-khashabu kayu, al-qamaru bulan, an-najmu bintang. Dan semua kalimah-kalimah yang ada alif lam ni boleh dibuang alif lam, datangkan tanwin bersifat umum. Boleh zaujun, zaujatun, walidun, walidatun, muallimun, muallimatun, sakfun, sulamun. Babu, al-babu tadi buang alif lam jadi babun, nafidatun, dukkanun, sukun, jidarun, baitun, matbakhun, qa'atun, hujratun, birkatun, hanafiyyatun, syajarun, syamsun, khashabun, qamarun, dan akhir sekali najmun. Wallahu a'lam. Okey, cukup dulu. Okey, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan memberikan kita kefahaman. InsyaAllah akan datang kita sambung dengan apa muka surat yang berikutnya. Hayya 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 lil arabiya, hayya 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 lil arabiya, hayya 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 lil arabiya, hayya lil arabiya. Walhamdulillah.